Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, ketika video ini sedang direkod, kita sedang menunggu Hari Raya Aidilfitri, iaitu pada hari esok. Dan hari ini masih lagi hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Mungkin anda yang menonton video ini sudah berhari raya, saya ucapkan selamat hari raya. Dan mungkin daripada kalangan anda memang termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terawal, sehingga anda menonton video ini dengan cukup segera selepas ia diterbitkan. Baru-baru ini datang kepada saya satu video yang cukup menarik berkaitan tentang isu RNR, orang balik kampung. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama dan kita berikan reaction berkaitan tentang video ini selepas itu. Surau RNR tu surau persinggahan, bukan masjid. Kalau solat sendiri atau berjamaah, tolonglah baca ringkas. Lepas habis solat, tak perlu berzikir, tak perlu berdoa. Bangun keluar, bagi orang lain pula solat. Tak berzikir, tak berdoa selepas solat tu tak berdosa pun. Boleh saja buat sendiri waktu tengah berjalan keluar. Kita kena tahu perbezaan yang wajib dan sunnah. Ingat je, orang yang balik raya ni ramai. Jadi, kita tak nak orang bersesak di surau nanti. Jangan disebabkan kita, orang lain terlepas solat. Pihak RNR pun boleh menggunakan satu kawasan lapang untuk menampung jamaah yang ramai ni. Tolong kongsikan video ni. Kita sampaikan pesanan ni pada rakan-rakan. Kita permudahkan urusan orang ramai. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, kita dah tonton video berkenaan. Jom kita berikan reaction berkaitan tentang video ini. Saya setuju dengan ajakan dan seruan daripada saudara Saqib Shaker, TikTokers ini. Kerana poin-poin yang beliau sebutkan sangat tepat dan menjadi sesuatu perkara yang sangat menepati sunnah. Pertama, sekiranya kita jadi imam di surau RNR, kita jangan baca panjang-panjang. Bacalah yang ringkas-ringkas kerana ia akan memudahkan urusan lebih ramai orang selepas kita. Akan ada jemaah selepas daripada kita yang dapat memenuhi ruang solat untuk bersolat. Tak adalah mereka menunggu begitu lama di kawasan berkenaan. Tunggu nak habis solat, tunggu nak habis berzikir, tunggu nak habis doa dan sebagainya. Ya, kalau ikutkan, boleh saja solat di mana-mana. Tetapi orang kita ni memang telah mengkhususkan surau RNR untuk solat. Jadi tu imam, dia kena cakna dengan jemaah yang ada. Imam sepatutnya tahu akan keadaan makmum yang berada di belakangnya. Kesemuanya mereka ada keperluan untuk menyegerakan solat berkenaan. Dia sepatutnya meneliti dan mengambil perhatian terhadap kadar panjangnya solatnya agar tidak menyebabkan makmum berasa berat dan susah. Demikian juga perlakuan yang selepas daripada tu, zikir selepas solat, bacaan doa selepas solat. Makmum terdiri daripada pelbagai latar belakang yang sepatutnya kita raikan. Ini adalah berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud. Kata beliau, anna rajulan qala, wallahi ya Rasulullah, inni la ta'akharu an salatil ghadah min ajli fulan مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. Maksudnya ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku ini terlambat daripada salat disebabkan ada fulan yang memanjangkan solat ketika dia mengimami kami. Kata Abu Mas'ud, aku tidak pernah melihat Rasulullah marah pada hari baginda memberi peringatan, melainkan pada hari tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ada di antara kalian yang akan lari. Sesiapa yang menjadi imam, maka ringkaskan. Ada dalam kalangan makmum yang lemah, ada yang tua, dan ada yang mempunyai hajat untuk diselesaikan. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jelas di dalam hadis berkenaan menunjukkan bahawa keadaan imam yang perlu cakna dengan makmum, apatah lagi di RNR yang mana hampir kesemuanya mempunyai hajat. Sama ada hajat untuk menyegerakan perjalanan, hajat untuk menyegerakan solat atau seumpama dengannya. Tu imam jangan buat tak tahu tentang perkara ini. Dia patut ambil perhatian terhadap isu ini dan itu sangat penting. Kedua, tak perlulah tu imam jadi tekong majlis zikir atau doa berjemaah seperti mana yang disarankan oleh
Saqib Syakir tadi. Kerana tanggungjawab dia selaku imam telah selesai dengan memberikan salam. Bila dia sebut Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka dia segera bangun dan berzikirlah sendiri-sendiri di luar. Dengan melakukan hal berkenaan, makmum yang lain juga akan bangun dan memberikan peluang kepada jemaah yang lain. Makmum ni dia sebenarnya dia tak kisah pun imam dia nak zikir ke, imam tak zikir ke. Dia pun tahu zikir selepas solat tu adalah perkara yang sunat, bukanlah perkara yang wajib. Dia hanya ikut tu imam saja. Kalau imam segera keluar, dia akan sedar untuk segera keluar. Tapi kalau imam berdoa dan berzikir di tempatnya, pasti makmum-makmum ni dia malu Allah untuk bangun, lalu dia pun duduk dekat situ. Tetapi sangat menyedihkan jika makmum-makmum ini terpaksa malu Allah kepada tu imam yang tak erti bahasa. Jadi imam tolonglah tunjukkan tindakan yang terbaik pada waktu terdesak berkenaan. Apatah lagi pada waktu-waktu yang singkat seperti waktu solat subuh, waktu solat maghrib, dan ini adalah solat yang crucial. Ramai daripada kalangan imam-imam di surau-surau Al-Indar dia tak menjaga hal seperti ini. Sahabat-sahabat, tiada kewajipan untuk zikir selepas solat itu mesti dibuat di dalam surau. Anda boleh saja membuat zikir dan berdoa di dalam perjalanan menuju kereta atau di luar solat. Yang penting zikir-zikir itu dibuat selepas solat, tanpa kemestian anda mesti berada dalam masjid ataupun tak berada dalam masjid, duduk dalam surau ataupun tak duduk dalam surau, duduk tahiyat akhir ataupun tak duduk tahiyat akhir. Tiada kewajipan berkenaan. Selepas solat hang teruslah baca zikir. Cumanya mungkin duduk ataupun berdiri tidak menjadi masalah. Waktu berjalan keluar surau tu berzikirlah dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak tahu nak zikir dengan zikir apa, ini buku zikir dan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah diambil daripada hadis-hadis yang sahih dan juga hasan. Anda boleh dapatkan dekat link Shopee, Lazada ataupun di TikTok Shop. Sahabat-sahabat, kita menghadapi satu masyarakat yang sangat bergantung pada surau apabila mahu solat. Walaupun sebenarnya boleh saja dia solat di belakang kereta atau di mana-mana tempat yang sesuai. Letak sejadah atau kain atau lapik dengan plastik. Dah boleh solat. Tak tahu kiblat, cek saja di Qiblat Finder di Google. Mudah. Tetapi masyarakat kita ni apabila surau penuh, mereka sanggup tak solat daripada solat di tempat selain surau. Yang ni kita kena betulkan, yang ni kita kena ajar masyarakat. Jadi di samping kita betulkan pemikiran ini, pihak pengurusan RNR memang patut sangat meneliti cadangan yang dibuat oleh Saqib Syakir ini. Dan saya pasti ada beberapa RNR telah melakukannya dengan menyediakan surau tambahan di kawasan lapang atau tempat-tempat yang sesuai. Semoga dengan melakukan hal berkenaan, umat Islam akan lebih terjaga solat mereka. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak sahabat. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.